Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okay, Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmatnya kita masih lagi diberi pinjaman nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Okay, setinggi-tinggi kesyukuran juga kita perlu panjatkan kepada Allah kerana kita masih lagi berada dalam keadaan Islam dan iman. Okay, Alhamdulillah. Okay, sedar tak sedar, sahabat-sahabat sekalian, hadirin-hadirat, hari ni kita dah masuk Ramadan yang ke-14, iaitu fasa kedua dah. Kita dah masuk fasa yang kedua dah dan Ramadan masih lagi berbaki 15 hari. Okay, bagaimana hari-hari yang kita lalui dalam fasa PKP ni, hari-hari Ramadan yang kita lalui dalam fasa PKP ni. Moga-moga dengan masa yang kita ada di rumah, dengan masa yang kita ada, tak boleh nak keluar pun, keluar pun kejap-kejap je kan. Moga-moga dengan masa yang kita ada banyak di rumah ni, kita manfaatkan dengan sepenuhnya, manfaatkan dengan benda-benda yang berfaedah, dan semoga semua amalan-amalan yang kita buat ni bernilai ibadah, bernilai pahala, diberikan pahala yang melipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, hadirin hadirat, saya bukan nak menyanyi, saya nak sampaikan sedikit perkongsian kepada sahabat-sahabat sekalian berkaitan tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini, iaitu dosa viral. Okey, dosa viral ni boleh dikaitkan dengan fitnah lah, fitnah di zaman era globalisasi ini. Zaman-zaman gadget, zaman-zaman laptop, zaman-zaman internet tanpa sempadan. Itulah dosa viral. Okey, dosa ni, apa maksud dosa? Dosa ni kita semua sedia maklum lah, segala nilai yang keburukan yang dilakukan bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Okay, dosa ni walaupun kita lakukan dosa tu sebesar zarah sekalipun, zarah ni benda yang kita tak boleh nampak kan. Kita kena pakai mikroskop baru boleh nampak zarah tu. Tetap Allah akan nilai sebagai dosa, tetap Allah akan balas. Ini kan pula dosa yang besar. Adakah kita sanggup, adakah kita dapat tahan untuk menanggung azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Na'udzubillahi min zalik. Okay, viral ni asal perkataan dia dia ada kaitan dengan virus. Okay, virus. Apa berkaitan virus dengan fitnah ni? Okay, virus ni sifat dia kan mudah tersebar, macam kita sekarang ni dalam fasa PKP ni, COVID ni kan, cepat tersebar virus. Begitu juga dengan fitnah. Fitnah ni benda-benda yang kalau di media sosial ni, benda-benda yang memang orang mudah sangat nak sebar. Nampak je di media sosial berita-berita yang menarik sikit, tanpa usul periksa, tekan send kan. Senang je nak sebar berita-berita walaupun kita tak tahu berita tu betul ke tidak. Kadang-kadang sampai melibatkan aib orang lain juga kan. Kita nak sebar benda-benda ni, asal kita rasa macam kalau tak sebar je rasa macam tak tenang. Kena sebar juga ni kan. Kena sebar juga, rasa macam kalau tak sebar ni nanti semua orang tak tahu. Ibaratnya kalau kita tak sebar, tak ada orang yang akan tahu berita-berita ni. Ibaratnya macam kita ni nak jadi orang yang paling penting dalam menyampaikan maklumat. Sampai tak kisah dah berita yang kita sampaikan tu betul atau tidak. Okay, dalam sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sahabat-sahabat, dalam kita menyebarkan perkara-perkara yang kita belum pasti betul atau tidak, perkara-perkara tu kita telah memecah belahkan masyarakat. Macam mana caranya? Aku sebar je pun, macam mana boleh pecah belahkan masyarakat? Tak nampak pun. Itu perkara yang kita tak nampak. Okay, saya ambil sebagai satu contoh. Okay, CA dan CB ni ada berlaku sedikit salah faham. Okay, CA dia masukkan dalam status dia, tak kisahlah dalam Instagram ke, Facebook ke, dia masukkan dalam status maksudnya dia tak puas hati dengan CB yang ada contohnya kan. Bila orang lain baca, orang lain akan bagi tanggapan buruk kepada B, padahal B ni dia tak ada buat apa-apa pun, cuma sebab dia orang ni berlaku sedikit salah faham, jadi berlaku fitnah yang mengatakan B ni buat macam-macam dekat A. Okay, kat situ dah berlaku sedikit fitnah. Lama-lama wujud pula puak. Okay, puak A, puak B. Okay, bergaduh pula dua puak ni. Kat situ dah berlaku sedikit bukan berlaku sedikit salah faham, dia berlaku perpecahan dalam masyarakat kan. Daripada orang-orang baik dua-dua orang ni,
Dah berpecah dah. Orang dipecah belahkan, orang ni jadi batu api. Dah jadi benda tu dah jadi memecah belahkan masyarakat. Daripada nak baik-baik itu terus tak jadi baik sebab orang lain mengapi-apikan. Okey, apa yang kita boleh buat kalau berlaku dalam situasi macam ni? Kita tanya dulu, kita tanya terus straight kepada orang, kepada si A tadi tu. Betul ke dia ada tak puas hati dan sekian. Kalau betul, kita nasihatkan dia. Kita cuba jadi orang tengah untuk baiki silaturahim dia. Okey, tapi apa yang berlaku sekarang ni, sahabat-sahabat sekalian, masyarakat kita terlalu taksub dengan media sosial ni, terlalu taksub dengan berita-berita yang dikeluarkan di media sosial. Ibaratnya berita-berita di media sosial ni tahap mutawatir lah. Maksudnya tahap yang sampai tak boleh nak petikai kan. Bila kita ulas balik, ada je alasan-alasan dia berikan. Okey, tak boleh macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dapat sesuatu berita, kita perlu tabayyun. Okey. Sebab bahayanya fitnah ni dalam surah Al-Baqarah, saya baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Okey, dosa memfitnah ni lebih besar daripada dosa membunuh. Bayangkan, kira membunuh tu dah dosa besar. Bila fitnah ni lagi besar, sebab fitnah ni melibatkan ramai orang, bukan kita seorang. Kalau membunuh, dia melibatkan individu dengan individu tu. Tapi kalau fitnah ni, dia melibatkan ramai orang. Tak boleh nak detect siapa-siapa kan. Sebab tu dosa fitnah ni lebih besar daripada membunuh. Okay, ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Baqarah, ayat 217. Okey. Bahayanya fitnah di zaman nak pula sekarang ni zaman milenial kan, zaman orang mudah nak sebar fitnah. Di mana-mana ada saja orang sebar fitnah. Di mana-mana, kalau kita dengar di Facebook, kalau ada yang ada Instagram lah. Orang dulu mana ada media sosial kan, jadi kurang sikit fitnah. Tapi bila tak ada fitnah, dia ada geng yang orang panggil geng membawang kan. Okey, geng membawang. Okay, geng membawang ni kadang-kadang bahaya juga. Tapi kalau geng membawang yang dia membincangkan pasal ilmu, pasal hadis, tak apa, Alhamdulillah. Tapi geng membawang yang membawa fitnah ni yang bahaya. Okay, elakkan perkara-perkara yang seperti itu. Okay, andai kata, tuan-tuan dan perempuan, andai kata kalau kita terdengar ataupun andai kata kalau kita baca satu berita, seperti yang saya cakap tadi, kita perlu tabayyun. Maksud tabayyun ni, okey, tabayyun ni kita perlu meneliti lah. Okey, seperti mana ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Okay. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Okay, surah Al-Hujurat ayat 6. Okay, bila datangnya sesuatu berita kepada kita, kena selidik dahulu. Tak boleh nak terus sebar. Selidik dahulu berita tu. Okay. Okay, selidik dahulu berita tu. Tabayyun. Apa yang maksudkan dengan tabayyun? Tabayyun merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud mensabitkan dan menyemak atas kebenarannya. Berita atau sebarang maklumat yang diterima seharusnya diteliti dan dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Okey. Berita tu kena pastikan dulu, berita yang kita baca ataupun yang kita dengar tu kena teliti dulu kebenarannya dan ketetapan informasi bagi mengelakkan sebarang agenda atau perkara yang tidak baik berlaku seperti fitnah, menipu dan memburukkan seseorang. Yang ini yang kita takutkan. Kalau benda tu yang kita dengar tu tak betul, itu jadi fitnah. Itu bahaya bagi kita. Perintah untuk tabayyun ni merupakan perintah yang sangat penting agar kita dapat mengelakkan daripada berprasangka. Okay. Imam Al-Shawqani berkata, tabayyun ni bermaksud memeriksa dengan teliti dan yang dimaksudkan dengan tasabut adalah hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Okay.
bila dapat satu berita, kena hati-hati, jangan tergesa-gesa terus nak sebar. Tak sabar nak sebar berita kan, tak sempat nak tabayun, terus sebar. Tak boleh. Kena hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Okey. Syekh Al-Marawi dalam mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar hamba-Nya supaya beradab mulia dalam soal agama ataupun dunia, dan berhubung dengan perkara itu, yakni perkara tabayun tadi tu, apabila seorang yang fasik datang memberitahu sesuatu berita yang bertentangan dengan syiar agama, jangan terus percaya, melainkan kita selidik dahulu dan teliti dahulu. Okey. Itu boleh dilihat dalam tafsir Al-Marawi. Okey. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat yang tadi tu, ayat surah Al-Hujurat ayat 6 tu, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada umatnya yang beriman, apabila datang orang fasik menyampaikan berita, sebaiknya mencari kebenaran berkenaan dengan berita itu. Janganlah terlalu cepat menghukumnya dan menyebarkannya. Ini kerana takut akan keburukan dan perkara yang tidak diingini berlaku di atas keputusan yang salah serta memberi kemudaratan ke atas orang lain. Okey. Saya ambil satu contoh tabayun. Okey, kat saya ni ada satu ni nampak satu gelas yang berisi air. Okey, okey, nampak kan satu gelas yang berisi air. Okey, kalau saya tutup gelas ni, kan, kita semua tak tahu air apa yang ada dalam ni kan. Air kosong ke, air sirap ke, air Milo ke, kita tak tahu. Sampailah buka, baru nampak, oh, air ni warnanya jernih. Okey, walaupun air ni warnanya jernih, sahabat-sahabat hadirin-hadirat tahu tak, air ni air paip ke, air kobe ke, air sungai, air laut, air Sprite ke saya bubuh, ataupun air apa, tak tahu kan. Okey, macam tu juga dengan berita yang kita sampaikan. Kita tak tahu, kita nampak je depan mata, tapi benda yang tersirat kita tak nampak. Okey, macam mana nak tahu dalam ni saya bubuh air apa? So kena tanya kepada si orang yang bubuh air dalam ni. Okey, bila tanya, kita akan dapat tahulah jawapan dia apa kan. Okey, air ni air kosong, air paip je saya ambil tadi kan, daripada sinki saya ambil air paip. Okey, dah jelas. Bila dah jelas tahu, okey, ni air kosong, air paip yang ambil daripada sinki, jelas, dah tak ada pertikaian. Begitu juga dengan berita yang kita dapat. Seandainya kita dapat sesuatu berita tu, tanya, kalau kita tak pasti, kita tanya Tuan Empunya Badan, ataupun kita tanya kepada orang yang lebih arif. Tak boleh nak senang-senang kita sebar macam tu saja berita. Seperti yang saya cakap tadi, benda tu akan boleh mendatangkan fitnah. Okey, baik. Okey, apa yang akan terjadi kalau tidak tabayun? Okey, tidak bertabayun dalam suatu berita itu boleh menyebabkan terjadinya prasangka yang buruk berlaku di kalangan masyarakat serta keadaan yang kurang tenang. Okey, macam yang saya cakap tadi lah, boleh menimbulkan berpecah belah antara masyarakat kan. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Okay. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Jauhlah daripada sangkaan kerana sangka-sangka itu dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan dan keaiban orang lain. Bila tak ada salah, bila tak ada aib, kita saja cari. Bukan aib orang tu kan. Dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Okey, jangan mengumpat. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Okey, mengumpat ni seperti memakan daging orang yang telah mati. Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah paling bertaubat lagi maha mengasihani. Okey.
jauhi prasangka. Okay, surah Al-Hujurat ayat 12. Okay. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di mentafsirkan akan di atas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang prasangka buruk terhadap saudara muslimnya. Dengan sebab berprasangka buruk ini akan menyebabkan berlaku pengumpatan dan mencerca. Betul kan? Kalau kita ada rasa sangka-sangka ni, kita akan cerita juga kat orang lain. Kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak dia ni sekian-sekian-sekian. Kita akan rasa macam tu kan? Kita akan cerita juga kat orang lain. Okay. Melakukan perkara yang diharamkan sehingga tertanam di dalam hatinya perasaan yang buruk terhadap rakan muslimnya dan menimbulkan permusuhan sesamanya. Okay, bila kita berprasangka ni, kita senang akan timbulkan permusuhan. Okay. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya mengetahui kebenaran sesuatu berita. Sebab tu pentingnya untuk tahu kebenaran sesuatu berita. Ia bagi menjaga ikatan persaudaraan sesama muslim itu. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Okay. Maksud dia, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah dengan itu orang-orang Islam yang bersaudara. Okay, jangan bercerai-berai dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Okay, ayat tadi yang saya bacakan adalah surah Ali Imran ayat 103. Okay. Oleh itu, penelitian dalam menerima sesuatu berita itu mestilah diambil berat. Okay. Ada satu hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Okay. Cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayyun. Okay. Seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya itu tanpa tabayun. Okay, kalau kita dengar cerita daripada seseorang, kita perlu tanya dia, kau dengar daripada mana? Dengar daripada mana? Dapat daripada mana? Sumbernya apa? Macam tu. Hadis ini diletakkan pada bab khusus oleh Imam Nawawi dengan tajuk larangan terhadap menceritakan semua perkara yang didengari. Dalam menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi berkata, seseorang boleh dikatakan berdusta disebabkan berita yang didengar. Boleh jadi ditambah-tambah. Adapun makna hadis ini mengandungi peringatan daripada membicarakan setiap yang didengari. Okay, peringatan kepada kita, apabila kita dengar je sesuatu perkara, kita perlu tabayyun. Ini kerana ia boleh jadi benar perkara yang kita sampaikan ataupun jadi dusta. Okey. Ibnu Hibban pula berkata, dalam hadis ini terdapat larangan bagi seseorang untuk menyebarkan semua berita yang didengar sehinggalah dia mengetahui secara yakin akan kesahihannya. Bila kita yakin, bila kita tahu berita itu benar, barulah kita sampaikan. Okey. Itu adalah akibat-akibat kita. Akibat-akibatnya, akibat-akibat kita tidak tabayun. Okay. Tidak tabayun tadi, akibatnya boleh menimbulkan berprasangka dan menimbulkan perpecahan. Okey. Dalam menyampaikan berita, ada adab-adab dia juga. Okey. Dalam menyampaikan berita, seseorang itu mesti bertanggungjawab dalam segala ucapan dan penyampaiannya. Macam saya lah, saya perlu bertanggungjawab dengan penyampaian saya. Okay. Oleh itu, seharusnya berhati-hati dalam setiap aspek yang dilakukannya. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala memandang berat terhadap perbuatan ini dan Nabi SAW memperingati umatnya supaya berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu. Nabi SAW juga berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Apatah lagi kita, Nabi yang tiada dosa, apatah lagi kita ni yang banyak dosa. Okey. Ada dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, innar rajula
la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha 70 kharifan finnar. Okey, maksud dia sesungguhnya seseorang itu terkadang berbicara dengan kata-kata yang disangkakan tidak mengapa. Lalu tanpa diduga dia terjerumus dengan sebabnya ke dalam neraka yang ke dalamnya sejauh perjalanan 70 tahun. Okey, berdasarkan hadis ini, Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan bahawa sebahagian manusia memandang remeh perkataan diucapkannya. Okey, sebahagian manusia ni dia memandang remeh perkara-perkara yang disampaikan. Dia tidak menyangka perkataan tersebut menjadi penyebab kepada dia dihumban kepada neraka. Boleh jadi perkara-perkara yang kita sampaikan itu merupakan fitnah, dan disebabkan fitnah ni kita tidak boleh masuk syurga. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Okey, selain itu berita yang disampaikan itu mestilah benar serta tidak mengundang kepada keaiban dan pembohongan. Okey, kalau kita nampak sesuatu berita yang kita nak sebarkan tu mengundang keaiban orang, lebih baik jangan sebar. Ini supaya tidak mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku kekacauan di dalam masyarakat. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Okey, sesungguhnya orang-orang yang mau berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh siksa yang besar di dunia dan di akhirat. Okey, maksud dia orang-orang yang difitnah ni, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang membawa berita dusta itu adalah dari kalangan kita juga. Okey, janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu, okey, bagi orang yang difitnah itu, okey, janganlah kamu anggap, maksudnya janganlah dianggap beban. Okey, maksudnya buruk bagi kamu, anggap itu sebagai ujian untuk meningkatkan lagi keimanan kita. Dalam kita menerima berita ni ada adab dia dan ada adab dia. Okey, adab menulis dan menyampaikan berita. Okey, yang pertamanya tidak tergesa-gesa menyampaikan khabar berita tanpa mengetahui selok-belok serta kepastian berita tersebut. Okey, yang pertama, bila kita dapat sesuatu berita, kenal pasti dulu berita tu sama ada benar ke tak benar ke. Kita perlu usul periksa dulu berita yang kita dapat tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyampaikan berita dengan tujuan al-namimah, iaitu mengadu domba. Okey, sesungguhnya perbuatan al-namimah itu sangat dicela di dalam Islam kerana ianya boleh memecah belahkan masyarakat. Okey, tidak mengadu domba. Ketiga, penyampaian berita itu tidak membuka aib orang lain. Okey, yang pertama tadi, pastikan berita itu benar. Yang kedua tidak mengadu domba. Yang ketiga, penyampaian berita itu tidak membuka aib orang lain. Okey. Itu 3 adab untuk menulis dan menyampaikan berita. Adab menerima. Bila kita menerima pula, kita perlu semak. Okay, yang pertama, kita perlu semak berita yang kita dengar tu. Yang kedua, tidak menerima berita daripada orang yang fasik dan juga semua berita yang tidak berautoriti. Kalau kita tahu sumber-sumber yang kita dapat berita tu tidak berautoriti, kita tidak perlu dengar lah, tak perlu baca. Okay, yang ketiga, tidak mudah menyebarkan berita yang diterima sewenang-wenangnya, terutama jika ia melibatkan aib dan maruah orang lain. Okay, kalau kita tahu orang tu nak sampaikan berita tentang aib orang lain, cepat-cepat kita lari ataupun kita elak daripada mendengar berita tersebut. Okay, itu yang ketiga. Ada 3 3 adab menerima dan 3 adab untuk kita sampaikan dan kita sebarkan. Okey, secara kesimpulannya, apa yang dapat saya sampaikan adalah dalam konsep menerima atau menyampaikan sesuatu berita itu untuk memastikan kebenaran dan keabsahan sesuatu berita itu melalui beberapa proses supaya dapat memperhalusi
dan meneliti khabar itu. Oleh itu, beberapa faktor-faktor yang patut diambil berat ialah kita mestilah, antara faktor-faktor yang kita perlu ambil berat dalam menerima berita, yang pertama ialah mestilah berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu berita, memastikan tidak akan berlakunya salah faham dan kesalahan dalam fakta yang boleh menyebabkan fitnah. Dalam kita menyampaikan berita tu, kita mesti pastikan yang kita sampaikan tu tidak mengundang fitnah. Yang kedua, memastikan kesahihan kebenaran berita yang diterima atau yang akan disampaikan. Kita mesti pastikan berita yang kita nak sampaikan tu sahih. Yang keempat, tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan sesuatu berita. Yang kelima, yang kelima, menanamkan prasangka yang baik, menjauhi suuzon. Berprasangka buruk sesama manusia. Yang keenam, menjaga silaturahim dan tidak memutuskan hubungan silaturahim di antara masyarakat. Kalau kita rasa berita yang kita sampaikan tu boleh mengundang masyarakat, boleh mengundang fitnah dan boleh mengundang perpecahan antara masyarakat, baik kita jangan sampaikan, sehingga kita pastikan perkara yang kita nak sampaikan tu benar-benar sahih. Allah Subhanahu Wa Taala melarang menyakiti saudara Muslim dan menjanjikan azab yang berat kepada sesiapa yang mencemarkan kehormatan saudaranya. Islam ni dia amat menitik beratkan tentang persaudaraan sesama Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Kita perlu takutlah. Kalau kita memecah belahkan, Allah akan bagi kita azab yang berat. Secara kesimpulannya daripada saya, jauhi perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah kepada kita. Elakkan perkara-perkara yang kita rasa boleh mendatangkan fitnah kepada orang lain. Selidik dulu berita yang kita dapat, jangan terus nak sebar. Kadang-kadang kita rasa benda tu untuk kita buat suka-suka, tapi benda tu boleh mendatangkan dosa bagi kita dan benda tu boleh menghalang kita untuk masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita semua dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak diingini, dan moga-moga kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah supaya kita terus berada dalam keadaan yang sentiasa inginkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya berakhir, sedikit renungan untuk sahabat-sahabat sekalian. Kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, hanya lidah yang mahu berdusta dan berbohong, namun pandangan mata, hayunan kedua belah tangan, langkah kedua belah kaki dan pergerakan tubuh atau seluruh anggota badan akan menafikan apa yang diucapkan oleh lidah. Sahabat-sahabat sekalian, lidah ni memainkan peranan yang penting. Bila lidah ni tajam, dia tu lagi tajam daripada mata pisau. Boleh menghiris. Lidah pisau, kalau kita hiris tangan kita boleh baik, tapi kalau lidah telah hiris hati, susah. Dia makan dalam kan. Jadi sesungguhnya kita ni perlu menjaga lidah kita daripada menyebarkan perkara-perkara yang tidak pasti. Sebabnya Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang menjaga hati orang-orang lain dan menjaga silaturahim sesama manusia. Baik, saya rasa sekadar itu sahaja untuk perkongsian saya. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan daripada saya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang tidak menyenangkan hati mana-mana pihak. Sesungguhnya yang baik-baik itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Ramadan kita pada kali ini lebih baik daripada Ramadan kita pada tahun-tahun lepas, dan moga kita dapat memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.